Assalamualaikum anak-anak murid tahun 3. Bertemu lagi kita minggu ni. Alright, sebelum kita teruskan, jangan lupa seperti biasalah, bersedia dengan 3 perkara ni. Pertama, buku teks. Kedua, buku aktiviti. Dan ketiga, sudah tentulah alat tulis. Dan jangan lupa baca doa belajar. Sila baca sekarang. Okey, murid-murid. Hari ini kita akan belajar 2 lagi kemahiran proses sains yang di bawah kemahiran saintifik, iaitu membuat inference, meramal. Adakah ini dua-dua ni perkara yang sama? Membuat inference dengan meramal. Okey, kamu buka buku teks muka surat 8. Kita baca sama-sama apa maksud membuat inference ni. Okey, apa maksud dia? Baca sama-sama dengan teacher ya. Membuat inference ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Maksudnya kesimpulan awal yang kita buat, tapi mestilah munasabah lah, logik lah dengan pemerhatiannya. Contoh, nampak tak gambar budak lelaki ni? Apa jadi kat dia ni? Pemerhatian kita, dia sakit perut. Betul tak? Itu pemerhatian. Pemerhatian kita, dia sakit perut. Inference tu kenapa dia sakit perut? Kita tak tahu ni, kita tak tahu, kita tak kenal dia, kita nampak dia sakit perut. Apa awak rasa sebab yang munasabah? Mungkin pertama, mungkin dia lapar. Betul? Ataupun mungkin dia makan makanan yang tercemar. Okey, cirit-birit. Ataupun kemungkinan ketiga, dia kena, orang cakap, tumbuk dekat perut dia. Itu semua adalah kesimpulan awal yang munasabah. Okey, munasabah tak? Maksudnya logik tak? Mungkin dia sakit perut sebab dia sangat lapar, dia belum lagi makan. Logik kan? Kita tak tanya lagi, itu dipanggil kesimpulan awal. Untuk menerangkan sesuatu pemerhatian tu. Okey, mesti logik. Pemerhatian dia mesti logik. Okey. Contoh kedua. Awak buku latihan awak lah, terkoyak. Kalau awak tengoklah, buku kawan awak ke terkoyak. Dan kepala awak tak tanya lagi dia kenapa buku dia koyak. Mungkin yang terlintas kat kepala awak, adik dia koyakkan kot, teacher. Ataupun mungkin dia pegang, bukunya terjatuh. Pegang macam ni, bukunya terjatuh. Dah terkoyak. Kan? Ataupun dia tertarik kuat dengan tidak sengaja. Itu inference. Logik tak? Buku tu terkoyak sebab perkara-perkara ni, logik tak? Itulah panggil kesimpulan awal yang munasabah. Okey? Faham? Boleh? Boleh kita teruskan? Okey, buka buku aktiviti muka surat 7. Kita nak buat inference ni berdasarkan eksperimen ini. Okey, jangan lupa tulis tarikh hari ni 26 Februari 2021. Okey, baca tajuk dulu. Membuat inference dan meramal. Sekali dia meramal. Okey. Nanti kita baca ya apa maksud meramal ya. Sebab soalan nanti kita tengok. Ada soalan yang ketiga tu ada teacher teacher merahkan tulisan tu, ramalkan. Maksudnya dia tajuk. Kita gabung sekali ya. Membuat inference dan meramal. Link dan rakannya menjalankan penyiasatan terhadap pergerakan kereta mainannya di atas cardboard menggunakan 2 magnet butang seperti dalam rajah di bawah. Tahu kan magnet butang? Kita belajar tahun 1 kan? Bentuk magnet tu, ya ke? Tahun 1. Magnet butang yang bulat tu. Dia letak bawah kereta mainan.
Kemudian dia letak cardboard. Bawah cardboard tu dia letak satu lagi. Maksudnya magnet A dekat kereta, letak cardboard, dia letak magnet B. Faham kan? Tengok gambar yang sebelum ditolak tu. Awak tengok, kamu tengok gambar yang sebelum ditolak tu. Faham ke gambar tu dulu? Kereta mainan. Bawah kereta mainan ada magnet A, ada cardboard. Kemudian ada magnet B. Dia melekat lah tu. Selepas ditolak, kita tolak dengan jari, kita tolak magnet B. Arah tolakan magnet B. Awak tengok tangan tu dekat magnet B. Kemudian apa jadi pada kereta tu? Dia tulis arah pergerakan kereta mainan. Maksudnya kereta mainan pun maju ke hadapan juga kan? Betul tak? Okey, berdasarkan penyiasatan di atas, jawab soalan berikut. Okey, bersedia dengan pensil awak ya. Siapa yang tak tengok video ni, dia tak dapat ni jawapan ni. 1. Tuliskan pemerhatian terhadap kereta mainan selepas magnet B ditolak. Maksudnya cerita dekat gambar yang selepas ditolak ni. Apa yang kamu nampak? Kamu nampak apa? Tangan kamu tolak magnet B. Apa pemerhatian kamu pada kereta mainan? Dia nak tahu apa jadi pada kereta mainan tu bila kita tolak magnet B. Kereta mainan bergerak mengikut mana? Arah tolakan magnet B. Betul tak? Again, teacher cakap pemerhatian dia, kereta mainan bergerak mengikut arah tolakan magnet B. Ayat tu dah ada dalam buku ni. Arah tolakan magnet B. Nampak tak? Kat sini. Kereta mainan bergerak mengikut arah tolakan magnet B. Okey? Dapat? Dapat ya? Ataupun kamu nak tulis arah pergerakan kereta mainan mengikut arah tolakan magnet B pun boleh. Sebab tulis ayat tu ada dalam gambar tu. Arah pergerakan kereta mainan sama dengan arah tolakan magnet B pun boleh. Okey? Berikan inference kamu terhadap penyiasatan di atas. Kenapa? Maksudnya dia tanya kenapa kereta mainan ni bergerak sama arah tolakan magnet B. Kenapa? Kenapa? Why? Itu maksudnya dia tanya. Kenapa? Kerana magnet B menarik magnet A yang ada pada kereta mainan. Okey, boleh. Again. Kerana magnet B menarik magnet A yang ada pada kereta mainan. Okey, boleh. 3. Ramalkan perkara yang berlaku kepada kereta mainan jika magnet B diterbalikkan. Ramalkan tu kita apa yang akan terjadi. Ramalkan maksudnya apakah yang akan terjadi sekiranya magnet B diterbalikkan. Rasa apa jadi? Maksudnya kutubnya sama. Tadi kutub magnet ni berbeza, dia menarik. Kalau kutubnya sama, apa jadi? Ya, dia menolak. Kalau dia menolak, apa jadi pada kereta tu? Tidak bergerak. Kereta mainan tidak bergerak. Okey? Boleh dapat? Alright. Boleh kita teruskan? Muka surat. Okey. Nak patah balik lah ya meramal ni. Apa maksud meramal? Teacher ingatkan teacher nampak satu-satu tadi. Lupa pula. Soalan tadi tu, soalan last kali dia ada meramal. Apa maksud meramal? Kemahiran membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Macam kita ramalkanlah kereta tadi, apa yang akan berlaku. Belum lagi berlaku, kita tak buat lagi. Tapi apa akan berlaku.
laku. Itu maksudnya meramal jangkaan kita pada sesuatu tu. Kalau membuat inference tadi, kita bagi kesimpulan yang munasabah. Kenapa kan? Kalau meramal, apa yang akan terjadi? Berdasarkan apa kita meramal ni? Pemerhatian. Pada pemerhatian kita lah. Kita tengok tadi magnet B dengan A, kalau kutub berlainan, dia apa? Menarik. Itu pemerhatian kita. Jadi kalau terbalikkan, lain kutub menolak kan? Pengalaman lalu. Maksudnya apa yang awak pernah nampak sebelum ni. Kemudian data atau pola. Ini lagi kukuh lah berdasarkan data yang diperolehi. Alright. Tengok muka surat 8 buku aktiviti. Okay, tulis tarikh. Tengok gambar, lengkapkan ayat berikut. Okay. Tengok gambar yang pertama, baju basah dekat ampaian, kemudian ada kipas. Okey. Baju basah akan menjadi apa selepas beberapa jam di bawah pengaliran udara? Setelah beberapa jam, mungkin 5 jam daripada pukul 1 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pukul 6 petang. Awak rasa baju tu akan jadi apa? Ya, betul. Jadi kering. Okey, dapat. Yang kedua, tengok sinki tu ya. Airnya airnya mengalir je. Paipnya tak ditutup. Air akan apa jika air dibiarkan mengalir ke dalam sinki yang tersumbat? Sekarang ni sinki ni tersumbat, kepala paip tak di-off-kan. Apa akan jadi? Jadi apa? Air akan apa? Melimpah? Mungkin je melimpah. Kita ramalkan. Okey. Gambar ketiga. Perenang yang paling hadapan akan apa dalam acara renang? Dia duduk paling depan, dia akan apa? Menang, menjuarai. Okey. Faham? Yang keempat, kupu-kupu dalam bekas tertutup akan apa jika dibiarkan lama tanpa udara? Kupu-kupu duduk dalam bekas yang tertutup, apa jadi pada dia jika lama tanpa udara? Kupu-kupu tu jadi apa? Jadi apa awak rasa? Ini berdasarkan pengalaman lalu. Apa jadi pada kupu-kupu tu? Okey? Boleh? Okey, faham? Okey, teacher rasa nampaknya di sini saja pembelajaran kita pada hari ni. Lepas ni, buat latihan ni. 2 je, sikit je latihan kali ni. Sebab teacher nak awak faham betul-betul. Okey, anak-anak. Kita tak jumpa lagi minggu depan. Lagi 2 minggu. InsyaAllah kita akan jumpa. Okey, teacher doakan anak-anak menjadi pelajar, anak yang soleh, pelajar yang cemerlang, insya-Allah. Okey, sekian dulu daripada teacher. Selamat belajar dan good luck. Assalamualaikum.